Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kumpulan 3 akan membentangkan tentang isu pengaruh negatif media sosial dalam masyarakat di Malaysia. Jadi kita akan mulakan dengan pendahuluan. Yang pertama sekali, apakah itu media sosial? Media sosial adalah media yang digunakan secara bertalian dengan membolehkan para pengguna dengan mudah untuk menyertai, berkongsi dan mencipta isi kandungan tersendiri. Jadi antara contoh-contoh media sosial yang sering digunakan sekarang adalah Facebook, YouTube, WhatsApp, Twitter, Instagram, WeChat dan TikTok. Apakah kebaikan menggunakan media sosial? Jadi yang pertama sekali, apabila kita menggunakan media sosial, kita dapat menambah kenalan baru. Sebagai contoh, kita juga dapat menghubungi keluarga ataupun rakan-rakan yang jauh daripada kita melalui media sosial. Seterusnya, media sosial dapat menambah pengetahuan dan maklumat semasa tidak kira dalam negara maupun di serata dunia. Seterusnya, media sosial juga dapat menjadi medium pengiklanan produk, terutama sekali bagi syarikat-syarikat dan juga perniagaan. Seterusnya, kita juga dapat melakukan perkongsian hobi melalui media sosial dengan rakan-rakan kita. Seterusnya, media sosial juga dapat menjana pendapatan. Seperti yang kita tahu, sekarang makin banyak wujudnya perniagaan yang dilakukan secara online ataupun atas talian. Jadi dengan menggunakan media sosial ni, ia dijadikan platform untuk para peniaga yang berniaga secara online untuk menjual produk-produk mereka. Dan akhir sekali, dengan media sosial dapat meningkatkan kemahiran ICT di kalangan masyarakat kita. Jadi, apakah pengaruh buruk media sosial yang dapat dilihat dalam masyarakat di Malaysia pada hari ini? Antara kesan penggunaan laman media sosial boleh menyebabkan berlakunya banyak penipuan dan pemalsuan data. Sejak kebelakangan ini, terdapat banyak kes penipuan dan pemalsuan data di media sosial, terutamanya penipuan terhadap golongan yang kurang pengetahuan mengenai media sosial. Ini berlaku disebabkan mereka baru hendak mengenali dunia media sosial yang sebenar. Jadi mereka akan sering ditipu dengan orang yang mereka baru kenal dan ini telah membawa kesan yang buruk terhadap individu tersebut. Penggunaan media sosial juga telah menyebabkan golongan remaja menjadi lalai dalam melakukan sesuatu tugasan sebagai seorang pelajar. Ini kerana kepelbagaian aplikasi yang menarik seperti permainan yang terdapat dalam laman media sosial mampu menarik minat pengguna. Tambahan pula, penggunaan laman media sosial dapat memberikan kesan kepada prestasi pelajaran dalam kalangan remaja. Buktinya, golongan pelajar akan mengabaikan pelajaran kerana tiada masa yang diperuntukkan untuk mengulang kaji pelajaran. Oleh itu, penggunaan media sosial telah menyebabkan seseorang itu membazir masa. Baiklah, seterusnya adalah cara penyelesaian pengaruh negatif media sosial dalam kalangan masyarakat. Langkah pertama, ibu bapa wajarlah memantau anak-anak mereka semasa menggunakan media sosial. Hal ini demikian, ibu bapa boleh menyekat anak-anak mereka daripada melayari laman seseorang yang tidak patut dilayari oleh mereka. Baiklah, seterusnya pihak sekolah wajarlah memberikan kesedaran awal kepada para pelajar mengenai kesan negatif menggunakan media sosial. Sebagai contoh, pihak sekolah boleh mengadakan pelbagai jenis aktiviti seperti kempen ataupun pertandingan yang boleh memberi kesedaran mengenai impak negatif media sosial kepada para pelajar. Hal ini demikian, para pelajar boleh menjadi lebih cakna akan kesan ini dan lebih berhati-hati semasa menggunakan media sosial. Cara penyelesaian bagi cara pertama ialah ibu bapa perlu memberi had penggunaan kepada anak-anak yang belum meningkat dewasa. Ini kerana mereka boleh mendatangkan ketagihan yang tinggi pada usia muda mereka yang tidak diawasi oleh ibu bapa mereka sendiri apabila menggunakannya. Selain itu, ibu bapa juga perlulah memberi nasihat yang tegas kepada anak-anak. Oleh hal yang demikian, anak-anak akan berasa takut apabila menggunakannya dan mereka beranggap bahawa ibu bapa mereka mengambil berat tentang mereka. Cara penyelesaian bagi cara yang kedua ialah pihak sekolah boleh menganjurkan kempen anti-social media. Dengan cara ini, mereka akan lihat kesan-kesan yang akan datang terhadap seseorang individu apabila tidak menggunakan media sosial dengan cara yang betul. Antaranya, boleh mendatangkan maut kepada seseorang individu itu.
Selain itu, pihak sekolah juga boleh membuat ceramah tentang kesan negatif media sosial terhadap diri sendiri. Dengan cara ini juga dapat memberi kesan kesedaran yang tinggi kepada anak-anak.